Agama Buddha ialah kepercayaan pada kehidupan masa lalu dan masa depan kerana ibadat dan doa. Dalam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan sejarah kedatangan agama Buddha ke Malaysia. Nama saya ialah Yoli Wen daripada Kumpulan 4. Ini adalah kandungan pada hari ini, garisan masa, Buddhism dan perayaan. Pada abad ketiga sebelum Masehi, pengaruh awal agama Buddha di Asia Tenggara termasuk semenanjung Malaysia, mereka berinteraksi dengan masyarakat India melalui perdagangan. Selepas itu, abad ke-1 Masehi, pusat perdagangan seperti Penang dan Sriwijaya mula mengukuhkan pengaruh Buddha dengan kedatangan pedagang dan pelajar dari India. Pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara termasuk di semenanjung Malaysia. Pada abad ke-13 Masehi, Gul dibina secara besar-besaran dan ajaran Buddha berkembang dalam kalangan penduduk. Walaupun pada abad ke-13 Masehi, ajaran Buddha berkembang dengan baik, namun pada abad ke-14 Masehi, pengaruh Islam menjadikan agama Buddha sebagai agama dominan di kawasan tertentu. Tetapi, unsur-unsur Buddha masih wujud dalam budaya dan seni. Pada abad ke-19 Masehi, dengan kedatangan penjajah British, mereka telah membangkitkan semula minat masyarakat terhadap agama Buddha. Dengan berusaha mereka, pada abad ke-20 Masehi, mereka telah memperluas penubuhan berbagai organisasi Buddha dan kru di seluruh dunia, serta penggalakan aktiviti dan ajaran Buddha dalam masyarakat. Seterusnya, tempat kebenaran mulia ialah bahagian yang penting dalam ajaran Buddha dan menjelaskan mengenai penderitaan dan cara mengatasinya. Pertamanya, penderitaan sejati. Penderitaan atas kesengsaraan hidup iaitu duka merupakan rumah alam. Duka ialah kelahiran, buah, sakit, perpisahan dengan orang tersayang dan tidak mendapat apa-apa yang dikehendaki. Lepas itu, punca penderitaan sejati. Sebenarnya, penderitaan manusia bermula daripada nafsu untuk memperoleh kekayaan atau keseronokan yang tiada penghujung. Terdapat 3 aspek penting bagi punca penderitaan, iaitu penderitaan yang berkaitan dengan nafsu, nafsu harus dilepaskan dan juga nafsu telah dilepaskan. Seterusnya, penghentian penderitaan sebenar. Sekiranya manusia tentang mengelakkan penderitaan, mereka perlu menghapuskan nafsu mereka. Terdapat 3 aspek yang berkaitan dengan penghentian penderitaan, iaitu penghapusan duka, penghapusan duka harus disedari dan juga penghapusan duka yang telah disedari. Terakhirnya, jalan minda yang tenang. Manusia perlu mengikuti jalan 8 lapis Buddha sebagai bantuan kepada kehidupan mereka untuk menghapuskan penderitaan. Ini adalah salah satu kaedah untuk menghapuskan penderitaan manusia. Jalan 8 lepas minda merupakan panduan kehidupan. Juga, ia telah menunjukkan cara mencapai nirvana, iaitu malamat akhir sebagai Buddhis, dan juga kaedah bagi mengeluarkan duka. Jalan 8 lepas minda dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu sila kebaikan, akhlak dan moral, tamahi perkembangan mental dan juga panel kebijaksanaan. Perkataan yang betul, individu boleh menghormati kebenaran dan menghormati kebajikan orang lain. Juga, individu boleh mengelakkan diri daripada berbohong, menyebarkan kabar angin, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain dan bercakap sia-sia. Dengan perbuatan yang betul, individu boleh memberikan keselamatan dan kehormatan.
Setiap individu boleh membentuk kepribadiannya dengan fikiran, perhatian, usaha, kesedaraan dan kemampuan masing-masing. Selain itu, pekerjaan yang betul merupakan pekerjaan yang tidak menindas golongan lain. Individu boleh mencari nafkah tanpa mendatangkan keburukan kepada orang lain. Seterusnya, samadhi. Usaha yang betul boleh mewujudkan individu bersikap positif dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Usaha yang betul juga boleh mengelakkan daripada timbul fikiran yang tidak baik. Kesedaran yang betul dapat membantu individu sentiasa berwaspada dengan kelakuan mereka, tuturan dan fikiran mereka. Kesedaran yang betul boleh membantu individu mengawal daripada terdorong melakukan sesuatu perkara yang salah. Juga, kemampuan yang baik merupakan proses latih fikiran melalui redaksi. Meditasi ini boleh membantu individu mengkosongkan fikiran mereka dari semua perkara yang mengganggu fikiran. Sebagai contohnya, semasa kita berasa letih daripada buat kerja, kita boleh melakukan meditasi ini untuk mengkosongkan pemikiran kita. Seterusnya, karena sekiranya manusia mempunyai pandangan yang salah, manusia mudah terpengaruh dengan pendapat yang akan menyebabkan kekeliruan hingga ia terpapar dari jalan yang benar. Juga, pandangan yang betul akan mendorong manusia memahami dan mengetahui sesuatu dalam keadaannya yang sebenar. Fikiran yang betul boleh membantu individu tidak cenderung pada kehidupan duniawi, juga berniat dengan baik dan murah hati. Sifat belas kasihan dan kemanusiaan pada semua model insan boleh diperkenalkan. Hari perayaan kepada agama Buddha terdapat beberapa hari yang penting. Salah satu ialah Hari Wesak. Hari Wesak merupakan hari yang paling penting kepada penganut Buddha dan dinamakan sebagai Hari Sri Suci. Hari Wesak dirayakan untuk memperingati kelahiran, pencegara dan kematian Buddha. Seterusnya, Katina. Katina merupakan waktu bagi para penganut Buddha untuk berdana kepada para bhikkhu sebagai cara untuk lebih menghayati beragama Buddha dan berlatih berbuat baik. Ketiga, Asaha dirayakan untuk mengingati kali pertama Buddha mengajar Dhamma kepada 5 perkara. Dhamma ini merupakan dasar ajaran Buddha yang meliputi 4 kebenaran mulia dan jalan tengah berunsur 8. Terakhirnya, Hari Mahapuja. Mahapuja ini dirayakan untuk mengingati Sang Buddha bertemu dengan 1,250 murid yang ditabiskan selangsung oleh Sang Buddha, di mana pertemuan ini bersifat tidak disengaja. Kesimpulannya, kedatangan agama Buddha ke Malaysia ialah suatu proses yang kompleks, juga membentuk warisan budaya dan keagamaan negara ini. Oleh itu, kedatangan agama Buddha telah meninggalkan kesan yang dapat dilihatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat hingga hari ini. Jadi, agama Buddha ini perlu diwarisi dan dipromosikan oleh generasi kini kepada generasi yang muda, supaya agama Buddha tidak akan ditelan zaman
dan tidak akan dibungkus. Pembentaran saya sini. Sekian terima kasih.